Benda yang orang Malaysia ni tengah serabut-serabut. Jadi kita orang berempat ni macam nak share sikit pengalaman lah. So kita malam ni kita buat sembang-sembang santai, podcast. Kita cerita malam ni kita nak cerita pasal topik seram dalam hidup lah. Okay, untuk mula ni mestilah korang tak kenal siapa-siapa kan, sebab kita orang baru muncul je kat YouTube ni. So kita kenalkan diri kita kat tepi ni. Kita kenalkan diri kau. Amri. Ami. Din. Faris. Okay, Faris. Okay, aku sebenarnya tak nak lah orang kata nak intro panjang kan. So kita pergi direct lah ke cerita kita. Sebenarnya cerita seram ni aku sebenarnya tak adalah banyak sangat cerita seram tau. Tapi untuk malam ni aku nak share, aku terus lah, aku yang pertama aku cerita yang pertama aku nak share aku punya pengalaman seram dalam hidup apa yang aku ingat sampai ke hari ni. Dulu masa kecil kat kampung, masa tu adik aku kecil lagi lah. Bila kat kampung ni, rumah aku tu di dekat dengan kawasan yang macam hutan sikit tau. Macam hutan sikit. Jadi adik aku ni setiap petang dia main bola. Tapi hari tu rumah aku kat kampung kat Kuala Kerai lah. Tapi tak ada hutan sangat, cuma rumah aku je lah macam hutan sikit. Jadi budak-budak kan, kat budak-budak ni dia pantang nampak dapat main tu kan. Dia terus lah. Okay, tengok dah ada bunyi dah. Tak apa, sabar. Tak ada apa pun. Lepas tu petang tu adik aku main, adik aku balik. Kau tahu tak adik aku buat apa? Adik aku ni kecil je kau, kecil dalam umur berapa belas dia boleh tendang pintu tu sampai pintu almari tercabut. Adik kecil umur berapa belas? Dalam tak ada belas, dia macam 8 tahun lah, 8-9 tahun lah. So adik aku tendang kat situ, ayah aku apa lagi? Mestilah dia akan marah kan, marah balik. So ayah aku rotan macam orang gila. Dia lari pergi toilet. So situlah bermulanya cerita sekarang dia tu. Cerita dia macam ni tau. Bila dia masuk toilet tu bila dia masuk petang maghrib, biasalah maghrib masa dia. Sebab adik aku balik masa tu dalam pukul 7 lebih. So ayah aku marah ha. Ayah aku macam marah ha. Balik maghrib. Sebab ayah aku macam ni lah. Dia tutup. Dia masuk, dia lari kat ayah aku. Dia tu masuk dalam ni. Dia terus masuk dalam apa tu? Toilet. Dalam toilet tu adik aku tendang. Dah start tendang bagai semua kan. Jadi ayah aku pun kena pecahkan pintu lah. Sebab tak tahu takut dia buat benda tak kan. ada kunci spare ke? Tak ada, tak ada toilet kunci dia just kunci ni lah. Lepas tu ayah aku buka pintu, adik aku dah mula agresif lah. Adik aku mula dah cakap macam kuat dah. So bila cakap kuat dengan kekuatan budak yang besar tu, kau rasa macam mana? Tak boleh nak expect, tak boleh nak break lah. Sebab ayah aku dah sini tu, ayah aku pun dah rasa macam pelik lah. Macam luka lah. Ada luka sikit lah, Lepas tu ayah aku macam pelik lah. Ayah aku dah mula pelik kat situ. Lepas tu nak jadikan cerita, ayah aku dah macam something yang macam tak kena lah, tak logik lah. Budak yang besar tu dapat kuat macam tu, ayah aku pun tarik ayah aku tarik dia. Ayah aku cakap macam tarik lori. Dia punya berat tu. Cuma apa yang cannot brain yang aku tak boleh fikir sampai sekarang, belakang rumah aku tu ada rumah. Belakang rumah ada rumah lagi? Ada rumah. Okay. Makcik tu tua, makcik tu tak pernah nipu lah. Susah, dia tak cannot brain lah kalau nipu. Makcik tu dia rumahku. Dia cakap apa kat rumah aku? Apa sebab bagi budak-budak tu main kat luar? Ayah aku dengan adik aku tengah ni kan, macam ayah aku tengah pukul adik aku kan. Adik aku kat dalam. Lepas tu masa tu cannot brain. Lepas tu ayah aku pun dah macam, ayah aku dah call semua kan. Kebetulan hari tu yang iman dekat masjid tu tak ada. Iman dekat masjid. Lepas tu nak jadikan cerita, orang ni korang kenal lah. Orang kampung kita yang boleh buat perubatan Islam, korang kenal, korang mesti kenal. Bukan Din. Bukan Din, tapi dia ada pertalian dengan Din. Din mesti kenal. Siapa tak ni? Orang kampung, kalau Adin orang kampung aku, dia kenal. So aku benda ni, kalau kau tak ya, boleh kau tanya orang tu sendiri. Abah aku pergi panggil dia. Dalam masa beberapa minit dia terus datang. Dia terus datang rumah. So mungkin kau boleh cerita kenapa yang orang tu cepat datang lah semua kan. Mungkin dia dah tahu ke apa benda kan, mungkin kan. Lepas tu dalam masa beberapa minit je, tak adalah minit, lama jugalah, sempat ni kan. Sejam. Cuma dia pesan kat ayah aku, jangan bagi adik aku keluar je. So buat macam mana, jangan bagi keluar je. So ayah aku tak ada pilihan lain, pergi rumah dia tu. Beberapa minit datang, orang tu datang lah. Orang tu datang semua buat. Dia tu tarik adik aku, dia ikut lah. Dia macam takut lah dengan orang tu. Dia perubatan Islam kan. Dia ustaz lah, macam ustaz lah kalau kat kampung ustaz kan. Orang adik aku tu macam ikut. Dia suruh adik aku baring. Cuma aku faham lah. Aku faham dari segi gerak bahasa dia. Gerak bahasa dia cakap macam ni.
So dia boleh komunikasi dengan benda yang ada dalam yes, betul. Dia tak berkomunikasi, cuma dia bagi hint je. Dia kata jangan lawan dik. Lebih kurang macam tu lah. Kalau kata jangan lawan dik, macam dia cakap jangan lawan dia kan. So aku dah something dengan keluarga dah macam faham lah kan. Cuma kita orang semua takut lah. Sebab rumah pun memang dah terabur apa adik aku tentang tu kan. So dia minta selimut kan. Kau tahu kan selimut. Lepas tu dia minta adik aku baring kejap. Dalam masa berapa ni, adik aku dia baring selimut, dia tutup tu macam ada nice sikit semua. Dia suruh apa, aku tak ingat lah apa yang dia minta macam tu. Buka pintu ke apa macam tu lah, something like that lah. Lepas tu situ adik aku dah mula jadi adik aku balik. Slow adik aku balik. Cuma dia kata dia masa tu dia macam dia kata benda ni kan pandai menipu kan. So dia macam test. Lepas tu adik aku cakap macam cakap biasa. Macam orang normal je lah. Macam tak ada apa-apa macam. Lepas itu semua adik aku dah reda semua. Kira macam cerita aku dah hampir kesudahan lah. Lepas tu dari situ ayah aku pun tanya. Orang tu cakap, pengamal perubatan cakap benda tu daripada hutan dia ikut adik aku balik. Ada rumah hutan ni? Yes, adik aku orang cerita masa tu. So masa tu aku ingat cerita ni sampai sekarang sebab adik aku tu jadi sekuat-kuat manusia. Sekuat-kuat manusia yang bahasa kecil kan. Cuma dari situ aku belajar lah. Dulu cakap tak logik akal lah budak seumur dia betul. Boleh jadi kuat macam badan macam cakap kan. Sebab dulu aku rasa macam benda ni macam betul ke benda ni. Apa yang dia dalam hidup aku adalah makcik dalam rumah aku datang marah mak aku. Apa sebab bagi anak kau main kat luar semua kan. Kata dah maghrib ni tak payahlah pukul-pukul semua. Masalahnya adik aku dalam bilik air. So macam tu memang tak tahu aku dengan family aku just mampu cak lah. Itulah antara lah. Cuma aku belajar something kat situ lah. Maksudnya perubatan Islam semua. So ni moral of the story Jangan main the moral of the story dan cerita adik aku ni. Kalau ada adik kecil-kecil semua jangan galakkan dia orang main kat hutan lah. Dia kata budak-budak ni kalau kita halang sangat pun tak boleh. Dia kalau kita halang makin dia nak main. Betul. So kalau macam kalau macam tu kan. Dia biasa jangan bagi dia main-main dekat-dekat dengan waktu maghrib. betul. Sebab biasa kalau waktu maghrib tu hantu syaitan apa semua ni dia berkeliaran. Tak kira lah hutan ke bandar ke, jangan bagi main kat maghrib lah. Maghrib memang waktu dia. Aku pernah dengar ada kata-kata daripada seorang kan. Dunia ni zaman ni memang zaman dah moden, tapi hutan tu dia tetap tempat macam dia. Tetap tempat dia. Hutan tu tak pernah moden. Moden pula, moden. Logik tu dia sebenarnya kita jangan kacau tempat dia, dia tak kacau kita. Betul tak? Betul. Tuan cerita aku lah. So berbalik kedua ni kita nak pergi cerita seterusnya. Untuk pertama ni kita round dulu baru kita kupas secara ni. So siapa nak cerita dulu ni? Dan ke Amri dulu? Aku macam kurang sikit pengalaman. Dan lah. Dan ya. Cerita Dan. Okay, cerita aku mula macam ni lah. Sebab yang cerita tu time aku study kat Kedah dulu. Sebab Kedah tu tempat college aku study tu, memang kawasan tu memang hutan je. Dia tempat tu kawasan buangan ke apa? Dia kawasan perkampungan. Lepas tu kalau ikutkan sejarah asal college tu, college tu tempat tanah macam orang dulu-dulu buang saka. Betul lah, tempat buangan. So kira macam tu, kira macam aku pendekkan cerita terus lah. Sebab kalau nak panjangkan cerita tu takut tak cukup video lah. Macam ni kan. Dia cukup masa. Dia mengejut lah. Dia kira macam mengejut, tak adalah mengejut sangat. Tapi dia macam tiba-tiba pelik, tiba macam airan macam benda tu tiba-tiba gerak sendiri ke apa. Lebih kurang macam tu. Kalau tanya sikit dulu tak? Pelik tu maksudnya pelik tu dari segi? Pelik macam mana benda tu boleh bergerak, beralih sendiri. Sedangkan dalam tempat tu macam tak ada orang alih apa semua. Tempat tu kira macam tempat tu aku seorang je kat dalam. Asrama? Bilik? Ya, asrama. Dia kejadian berlaku dalam tandas tau. Tandas lagi? Tempat serius lah, memang tandas. Sebab dekat college tu, kat tandas tu memang kalau sebab first sem tu memang aku tak tahu benda-benda tu memang ada kat situ. Sebab apa senior apa semua tak ada cakap apa. Sebab
first day termasuk kat sana kan, kita pun tak tahu apa tempat tu macam budak mana. baru lah. Kira budak baru. Lepas tu first malam tu, malam first tu, so aku biasa aku memang selalu mandi lewat malam. Dalam pukul 3, pukul 2, pukul 3 pagi lah. Biasa aku bangun, aku pergi mandi, lepas tu baru masuk bilik balik, baru tidur. So aku tak boleh, badan aku tak boleh panas. Kalau rasa macam panas berpeluh sikit lah, yang tu confirm aku bangun pergi mandi. Betul-betul. Dia jadikan cerita malam tu. Agak aku panas je, aku nak air je. Sambung. Okey, malam tu kira macam ni. First tu First tu aku pergi tandas. Kira bawa towel lah. Lebih kurang jam 2 pagi tu. Sorang-sorang. Sebab first tu aku kejut member yang ada sekali dalam bilik tu. Kejut-kejut dia cakap, tak apa lah kau pergi dalam mandi. So dia cakap tak apa lah, beranikan diri lah. Pergi sorang-sorang ni, fikir tak ada apa kot. Bawa lah baldi, aku punya baldi dengan brush gigi, sabun apa semua ada dalam satu baldi kecil tu. So bawa ke masuk bilik air. Masih. Lepas tu aku letak baldi tu tempat kain tempat untuk basuh kain lah. So dalam asrama punya tandas tu kan biasa dia ada tempat untuk basuh kain. Lepas tu satu lagi tempat untuk mandi ke apa. Lepas satu lagi partition tu dia untuk sidar air. Sidar kain. Kalau sidar kain tu biasa dekat luar. Oh, asyik. Dah. Dah. Okey, sah. Okay, maaf tadi atas sedikit gangguan tadi. Tadi aku pergi ambil air. Lepas tu tiba-tiba aku dengar ada yang cerita pasal tandas. Tiba-tiba semua dah tertutup. So aku malah cerita panjang lah benda tu. Tak nak diulas lah tu. Aku rasa better dia cerita balik cerita dia tadi. Aku tahu tandas, last tandas tadi. Kita dengar di tandas tadi. Di tandas. Okay. Ya, kat tandas. Dia macam ni tau. Sebab kan tadi dekat tandas kan bila Kopi pun hilang. bunyi topi aku lupa letak kat mana Dia pun hilang. Dia ada gangguan tadi. Sorry tadi mistake. Lepas tu dia macam ni tau. Time tu aku bawa aku punya bekas tu, kira macam baldi tu, aku letak tempat basuh kain tu. Dia ada macam sinki punya untuk basuh kain tu. Aku letak kat situ. Lepas tu aku kira macam aku ambil sabun untuk mandi, lepas tu dengan shampoo aku letak dalam bilik air tempat aku nak mandi. Masa tu kau seorang ke? Memang seorang. Orang lain semua dah tidur. Oh, malam. Dia duduk. Jadi Sebab dia Tidur 4 pagi. Pukul 2 pagi. Oh, 2 pagi. Lepas benda tu kira aku pergi letak je barang kan dalam bilik air. Lepas tu aku keluar balik, barang tu tak ada. sabuk. Tak, bekas yang aku satu lagi bekas tu aku letak dekat tempat basuh kain tu. Barang tu hilang. Nak cakap orang rembat tu tak ada. Sebab kalau nak cakap orang rembat, Tak bunyinya apa masuk. nak masuk tandas tu confirm lah bunyi slipper tu semua. lah, Sebab tandas tu kira macam hujung sekali tau. Sebab bila hujung sekali, confirm kau akan dengar orang jalan bunyi slipper ke kasut ke orang jalan. Betul. Tapi ni tak ada bunyi apa-apa. Aku just letak je sabun dengan shampoo aku kat bilik air tu. Lepas tu toleh belakang tengok benda tu tak ada. Pukul 2 pagi. Lepas tu Tak masa kau pergi tandas tu ada member tahu tak kau nak pergi tandas? yang first tu memang aku kejut dia tapi dia tak bangun. Oh ya. Memang tak bangun. Memang tak ada nak suspect lah. Lepas tu biasa ada yang belajar kan. Aku Tapi tu pukul 2 pagi. cuba aku keluar daripada tandas tu. Keluar daripada tandas, check dekat bilik memang tak ada. Aku masuk balik tandas tu tengok ada balik. Ya. Yes. Oh, kau tak sempat mandi lagi lah. Aku tak sempat mandi. Yelah, nak mandi pakai apa? Lepas tu aku ambil semua barang-barang tu semua, aku masuk bilik pakai tidur macam tu je. Tak masa tu memang kau tak fikir member berdajal ke apa ke memang Yang tu memang tak fikir lah. Sebab bila pergi
tanda pergi bilik balik, aku nak pergi check aku punya barang sebab rasa kalau member belajar ke apa dia bawa balik bilik dia gelak-gelak ke apa semua kan. Ni aku balik bilik semua tengah tidur. So pintu first tu pintu pun memang tak terbuka. Pintu bilik kita orang sebab aku keluar bilik aku tutup pintu, aku masuk aku pergi tandas terus. Slipper pun kira macam slipper dia orang pun memang tak terusik. Memang duduk atas serak kat situ je. Member-member bilik lain So member bilik lain sebab aku yang bilik. Cerita habis kita habis sebab aku kalau aku nak sambung cerita tu je lagi mati lagi kamera. Baik aku tak sambung lah cerita tu. Sebab memang dah habis dah Cakap cerita. je tu 1, 2, 3. Okey. Dah boleh tak Nampak ambil. Masuklah. Okey, aku rasa dah betulkan dulu. Patut. Aku tak habis lagi mengucap ni. Okey. Disebabkan tadi banyak sangat cerita yang ada cerita ni yang tak kena, so jadi kita kena ubah sikit lah. Sebab cerita dia ni cerita real. Cuma dia Memang real. Sebab dia memang lagi real cerita dia. Cuma sebelum kita pergi jauh ni kan, aku nak tanya je lah Ajas macam kena ni kan. Apa tu? Hantu ni kan, dia sebenarnya kan, dia banyak jenis ke memang dia satu benda tapi orang panggil macam orang Melayu kita, kau rasa tak? Ni nama ni aku nak sebut lah sebab tadi kan ada kerja plan. So dia ada nama dia tu sebenarnya. Kau sebab tahu kau kan ada sikit kan dia pasal ni kan. So benda tu satu benda ataupun nama tu orang Melayu ada tak? Betul lah. Aku pun tertanya-tanya juga. Dia memang tu benda tu memang nama dia macam tu ke? Memang benda tu ada dia satu tapi nama banyak. Dia macam ni. Betul? Hantu-hantu ni sebenarnya sebenarnya semua tu jin. Dia semua tu jin. Dia berupa. So macam orang kampung dulu-dulu lah. Kira macam orang kampung dulu-dulu bila nampak yang jin tu berupa macam perempuan curi duit ni. Lepas tu dia macam ada cerita di sebaliknya orang perempuan tu mati macam tu. Lepas tu dia orang panggil kalau perempuan mati mengandung kan apa. Lebih kurang macam tu lah dia punya jalan cerita. Lepas tu aku nak tahu kan, contoh dia tak semua orang, bukanlah minta kena tau. Kau kan biasa kan kau ada sikit kan macam pengalaman tak ni kan. Maksudnya orang yang kena tu, dia punca dia kesalahan dia sendiri pun ataupun benda tu datang sebab tak tentu. Satu sebab kebanyakan macam benda lain orang hantar. Yang tu kita tak boleh nafi lah. Orang Melayu kita banyak benda tu kan. Cuma contoh yang tiba-tiba kau pasal kalau kau pergi kat orientasi apa, perempuan tu kena histeria. So aku rasa macam dia tak ada buat salah apa, tapi kena maksudnya interbody ada orang kena. Tapi masalahnya ada orang yang tak kena. So dia pilih orang ke ataupun ada sebab dia takut sangat ke sampai jadi macam tu? Dia biasa kalau macam tu dia kira kalau macam perempuan kena histeria apa kan. Yang tu biasa kebanyakan badan budak perempuan tu terlalu lemah. So terlalu perasaan takut dia sekali muncul kan. Sebab dia terlalu lemah. Lepas tu dia memang dia takut akan benda tu. Sebab kita kalau kita takut akan benda tu, kalau kita selalu terfikir benda tu akan datang. Contoh sebab dia tahu kita takut. Sebab dia tahu kita takut. Bila macam sekarang dia tahu kita buat apa. Lebih kurang kan. Kamera kan. Lepas tu dia main kamera lah, apa semua jadah lah, biarlah tu dia lah macam tu. Tapi mesti dah orang macam sekarang ni orang mesti tengok kan. So orang nak tahu kan, contohlah kita tanya sebelum memang lebih lagi kan. Cuma aku nak tahu lah, orang-orang pun nak tahu. Ada tak benda-benda yang boleh kita halang dia daripada kacau tu? Contoh ayat-ayat, macam Al-Quran yang apa yang kau kan biasa perubatan Islam kan. So ayat kursi, aku rasa kau pernah cerita kat aku benda ni. Cuma aku nak kau share sekali lagi. So aku pernah dengar ada yang cakap itu, kalau ni kau baca ayat ni atas kereta, kau ingat tak itu kau cerita kat aku? Kau baca ayat kursi dia laku kan, ayat kursi kan. Berapa kali kau boleh share tak? Dia biasa. Sebelah aku lupa sebab kau bertanya terus. Biasa kalau kita amalkan ayat-ayat Al-Quran ni, so kita selamat daripada benda-benda macam tu. Sebab so, benda tu dia berdinding diri kita lah. Sebab ayat-ayat Al-Quran ni kalau kita selalu baca, selalu amalkan, dia akan jadi sebati, pendinding untuk kita.
Mati yang itu. So kalau macam tu, syaitan-syaitan, jin-jin dia tak nak dekat dengan kita. Sebab kalau dia dekat, dia akan terbakar. Kita kena percaya lah benda tu. Macam kita sendiri betul. kita kan. Sebab kita, kau tahu orang kita percaya bomo semua kan. Cuma tadi aku macam fikir lah, sorry aku cakap banyak sikit kan. Sebab aku benda-benda macam ni aku minat sikit lah. Bukan minat lah, macam contoh hari tu member aku ada cerita kat aku lah. Dia kena batang orang lah. Lepas tu one day tu, satu hari tu dia kena. Tapi hari tu dia tak boleh, dia nak baca ayat tau, tapi mulut dia keras. Maksudnya dia nak habiskan ayat tu tak boleh. So ada tak macam contoh lah, macam korang biasa buat ni, macam mana dia nak teruskan sampai habis? Contoh dia baca ayat kursi sikit lagi nak habis. Contoh nak sebut nama, contoh lah apa yang cakap aku Alhamdulillah ke apa, adalah sentence dalam Al-Quran tu dia tak boleh sebut. So kalau macam tu, biasanya lah, yang aku jumpa biasa, kau banyakkan selawat. Selawat. Contoh kalau selawat tu juga dia jadi ketat juga. Tak, dia dalam hati lah. Kalau macam selawat tu, kau selawat dalam hati dulu. Betul. Yang first tu kau selawat dalam, kau starting dia selawat dalam hati, lepas tu baru ke mulut. Bila dah hati dah tenang, ke mulut, lepas tu kau jangan fikir benda tu dekat dengan kau ke apa ke, kau jangan fikir kosong kau punya fikiran. Lepas tu kau baca. Maksudnya diri kita sendiri lawan orang benda tu lah. Sebab kalau benda tu ni kita tak boleh lawan kan. Ya, betul. So kalau kita baca, kita selalu baca kira macam contoh selawat subhanallah kan. Bila kita selalu sebut benda tu, so bila benda tu datang nak kacau kita, macam kita nak baca ayat kursi tak lepas, lepas tu kita cuba lagi sekali, lepas tu tak lepas juga, so lepas tu kita selitkan subhanallah. So kira macam kau tengah baca ayat kursi, lepas tu sampai separuh kau nak baca, kira macam terbelit lidah ke apa semua, kau subhanallah. So subhanallah biasa senang tu sebut lah. Kira macam tu lah. Kira kalau nak habiskan biasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar tu kuatkan. Betul. Tadi kau nak tanya apa ni? Kalau aku bawa Yasin. Betul, yang kau cerita kat aku kan. Itu kan aku ada kes kan. Kau tanya aku, kenapa kaitan kau tak Yasin? Itu maksudnya kau kalau dia Yasin dia lagi lah. Tak. Dia macam ni lah. Kalau macam Yasin ni biasa kalau biasa orang nak meninggal ke, orang meninggal biasa kita baca Yasin kan. Sebab dalam surah Yasin banyak khasiat dia. Contohnya ayat-ayat pendinding daripada Yasin. So kalau kita amalkan selalu baca Yasin, tak pun kira macam kau letak Yasin ke dalam kau punya kereta, kira macam kau mendinding diri ke daripada kereta kau daripada sesuatu musibah lah. Tapi kalau nak accident tu, kalau Allah cakap betul, itu tak dia punya ni kan. Tapi kita usaha kan. Ya betul. Dia rasa kalau Allah cakap kun fayaku, jadi maka jadilah, maknanya memang jadilah.